Assalamualaikum, salam sejahtera, kegunaan kembali lagi. Kita akan melihat pelajaran matematik tambahan SPM, pelajaran pengamiran. Dalam pelajaran yang lepas, kita telah melihat pelajaran pembezaan. Pembezaan adalah merupakan proses untuk menerbitkan suatu fungsi. Pengamiran pula adalah merupakan proses usangan kepada pembezaan, di mana dalam pengamiran ini kita akan mendapatkan semula fungsi yang telah dibezakan. Jadi dalam sesi kali ini, cikgu akan membincangkan berkenaan dengan pengamiran tidak tentu. Perhatikan apabila kita ada suatu fungsi, katakan y sama dengan 2x kuasa 2. Kita boleh lakukan pembezaan ataupun mendapatkan dy per dengan dx. dy per dengan dx adalah sama dengan 4x. So, proses untuk mendapatkan fungsi terbitan ini daripada 2x kuasa 2 menjadi 4x, ini yang kita katakan sebagai pembezaan. Kita boleh lakukan operasi sebaliknya, iaitu sekiranya kita mempunyai fungsi terbitan dalam bentuk pembezaan, kita boleh dapatkan semula apakah dia fungsi asal. So, proses untuk mendapatkan fungsi asal inilah yang dipanggil sebagai pengamiran. Dalam bahasa Inggeris, dia menggunakan istilah integration. So, dalam pelajaran ini kita akan lihat bagaimana untuk melakukan pengamiran terhadap fungsi-fungsi yang kita ada. Sekiranya kita ada fungsi dalam sebutan x, secara am katakan dia dalam bentuk ax kuasa n. Apabila kita hendak melakukan pengamiran, bermaksud kita hendak mendapatkan apakah dia fungsi asal. Sehingga apabila kita bezakan dia, kita dapat dia dalam bentuk ax kuasa n. Ini ditulis menggunakan simbol ini. Dibaca sebagai pengamiran ax kuasa n dx yang dibaca sebagai terhadap x. So, apabila kita nak lakukan pengamiran suatu fungsi ax kuasa n terhadap x, perhatikan bahawa fungsi itu mesti berada dalam sebutan x. Secara umumnya, untuk mendapatkan fungsi dengan melakukan pengamiran ini, sekiranya dia berada dalam bentuk ax kuasa n, hasil yang kita akan perolehi adalah ax kuasa n tambah 1 perkan dengan n tambah 1. Kemudian kita perlu tambahkan dengan suatu pemalah C. So, perhatikan di sini, apa yang berlaku adalah pemalah ini kita kekalkan, kemudian kuasa bagi x itu akan bertambah 1 dan kita perlu bahagikan dengan kuasanya yang dah ditambah 1 dan ditambahkan lagi dengan pemalah. So, pengamiran sebegini ini dipanggil sebagai pengamiran tidak tentu kerana nilai bagi pemalah ini tidak dapat ditentukan. Sebagai contohnya, sekiranya kita ada suatu fungsi terbitan dy dx, katakan dy per dengan dx sama dengan 4x tadi. Untuk kita dapatkan fungsi y adalah pengamiran ke atas fungsi terbitan dy dx tadi terhadap x. Bermaksud kita perlu pamerkan 4x terhadap x. Dan apabila kita pamerkan 4x terhadap x, apa yang berlaku adalah pemalah itu kita kekalkan. Kuasa bagi x asalnya adalah 1, kita perlu tambahkan dengan 1. Bahagikan semula dengan kuasa 1 tambah 1, tambahkan dengan C. So, hasilnya adalah 4x kuasa 2 seperkan dengan 2 tambahkan dengan C. Bila kita mudahkan, kita akan dapat 2x kuasa 2 tambahkan dengan C. So, dalam erti kata lain, sekiranya kita ada suatu fungsi y sama dengan 2x kuasa 2 tambahkan dengan sebarang pemalah, ya, di sini kita gunakan C sebab pemalah itu tidak dapat ditentukan dalam kes ini. Katakanlah pemalah itu adalah 4. Perhatikan apabila kita lakukan pembezaan,
dy per dengan dx, dia akan sama dengan 2 didarabkan dengan 2, kita akan dapat 4x. Kuasanya berkurang 1, 2 tolak 1, kita dapat 1. So, hasilnya fungsi terbitan dy dx dia adalah 4x. Maka benarlah ya bahawa ini adalah merupakan fungsi ataupun bentuk fungsi asal sebelum kita bezakan sehingga kita mendapat 4x. Ingat, ini adalah satu formula asas untuk kita melakukan proses pengameran. Satu lagi bentuk yang kita akan jumpa adalah suatu fungsi dalam bentuk k darabkan dengan ax tambah b kuasakan dengan n. Katakan kita nak lakukan pengameran k ax tambah b kuasa n terhadap x. So, apa yang berlaku hasilnya adalah kita kekalkan pemala itu, kemudian dia punya ungkapan yang mempunyai kuasa ini kita perlu tambahkan kuasanya sebanyak 1 dan kita bahagikan dengan kuasa yang dah ditambahkan dengan 1. Jangan lupa perlu didarabkan dengan pemala yang ada dalam kurungan ini. So, ini adalah merupakan, jangan lupa kita perlu tambahkan dengan C sebab ini adalah pengameran tidak tentu. Jadi ini adalah merupakan formula kedua yang para pelajar perlu tahu dalam pelajaran pengameran tidak tentu ini. Kita beri satu contoh ya. Katakan kita hendak melakukan kameran ke atas fungsi ini 3 darabkan dengan 2x tambah 3 kuasa 4 terhadap x. Perhatikan dia adalah sama bentuk dengan ini k x tambah b kuasa n. Jadi apabila kita kamerkan ya, kita keluarkan k 2x tambah 3 itu kuasanya akan bertambah 1 perkan dengan kuasa 4 tambah 1 dan jangan lupa didarabkan dengan berkali bagi x yang dalam kurungan itu tambah c. Seterusnya kita akan dapat 2x tambah 3 kuasa 5 perkan dengan 2 darab 5 tambahkan dengan c, kemudian 3 per 10 2x tambah 3 kuasa 5 tambah c. Sekarang perhatikan contoh soalan ini. Kamerkan 6x kuasa 5 tolak 3x kuasa 2 terhadap x. So, kita nak mendapatkan hasil kameran ini. Perhatikan di sini kita ada dua sebutan yang mempunyai non x ya. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita lakukan pengameran bagi setiap sebutan ini. Bila kita kamerkan 6x kuasa 5, kita akan dapat 6x kuasa 5 tambah 1 perkan dengan kuasanya mesti sama 5 tambah 1 tolakkan dengan ini 3 x kuasa 2 kuasanya bertambah 1 perkan dengan 2 tambah 1 tambahkan dengan c. Sebenarnya apabila kita kamerkan 6x kuasa 5 kita dapat satu pemala, dan bila kita kamerkan negatif 3x kuasa 2 juga kita dapat satu pemala. Jadi sebab dia adalah pemala yang kita tidak kena pasti lagi ya, jadi kita combine dia cuma satu pemala sahaja secara umum. Okey, kita mudahkan 6x kuasa 6 perkan dengan 6 tolakkan dengan 3 x kuasa 3 perkan dengan 3 tambahkan dengan c. Kita masih boleh mudahkan lagi. So yang tinggal adalah x kuasa 6 tolak x kuasa 3 tambahkan dengan c. Okey, kita tengok satu contoh lagi. Katakan kita ada fungsinya adalah 6 per dengan 2x tolak 3 kuasa 3 berada di bawah tu. Kita nak kamerkan dia. Perhatikan ini bukan dalam bentuk arm. Jadi kita tukarkan dia dalam sebutan arm. Dia samalah macam kita kamerkan 6 2x tolak 3 kuasa negatif 3 terhadap x. Perhatikan kita boleh naikkan dia ke atas, kuasanya menjadi negatif. Barulah kita boleh gunakan formula yang kedua tadi. Bila kita kamerkan kita akan dapat 6 2x tolak 3 kuasanya akan bertambah 1. Kita kena perkan dengan kuasanya negatif 3 tambah 1 tu, dan jangan lupa perlu didarabkan dengan perkali bagi x 2 dan ada pemalanya iaitu c. Kita mudahkan, kita akan dapat 6 2x tolak 3 kuasa negatif 2 perkan dengan ini negatif 2 darab 2 negatif 4 tambahkan dengan c. Kita boleh mudahkan, ini adalah
3 per negatif 2. Dan akhirnya kita boleh tukar bentuk, kita boleh turunkan semula 2x tolak 3 kuasa negatif 2 tu. Letakkan ke bawah, dia akan jadi negatif 3 per dengan 2x tolak 3. Sekarang kuasanya adalah positif sebab berada di bawah. Tambahkan dengan C. Okey, so itu adalah berkenaan dengan pengameran tidak tentu. Pastikan para pelajar mengetahui konsepnya, apa yang dimaksudkan dengan pengameran, dan juga formula bagaimana untuk melakukan pengameran bagi fungsi dalam bentuk umum. Ada dua tadi yang telah ditunjukkan. So dalam pelajaran pengameran, kita akan tengok berkenaan dengan pengameran tak tentu. So ini ditunjukkan dalam bahagian yang pertama. Kemudian kita akan tengok kepada pengameran tentu. Ini dalam bahagian yang kedua. Dan akhir sekali kita akan tengok berkenaan dengan penggunaan pengameran. Ini dalam bahagian yang terakhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Keturunan Kembali Lagi. Hingga bertemu lagi dalam pelajaran yang akan datang. Jangan takut, jangan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera.